Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi Ustaz Syafiq dalam Sains Tahun 5. Okey, so hari ini hari yang penting untuk subjek kita iaitu unit 8 mengenai ciri. Okey, sebelum ni kita dah pun menyentuh mengenai pepejal, cecair dan gas. Apa itu pepejal, apa itu cecair, apa itu gas, dan macam mana yang dikatakan pepejal, dan macam mana dikatakan cecair, dan macam mana dikatakan gas. Okey? So, hari ini macam biasa kita akan teruskan kepada unit seterusnya iaitu mengenai sifat jirim. Okey. Jirim di sekeliling kita dapat dikelaskan kepada 3 keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas. Setiap keadaan jirim mempunyai sifat-sifat yang berbeza. So, pepejal, cecair dan gas adalah sifat-sifat yang berbeza. Pepejal semestinya keras. Cecair mestilah macam air. Dan gas tak nampak, tuan-tuan. Tak nampak anak-anak murid sekalian. Tapi boleh dirasai gas tu. Kalau gas tu, contohnya dekat tong gas kan, gas dia tu keluar, kita akan bau benda tu. Okey? Gas juga boleh dikatakan lebih kepada udara lah. Okey? Lebih kepada udara lah. Okey, so kepada yang tak tahu lagi pepejal, cecair dan jirim. Okey, pepejal adalah adalah bentuk keras. Contohnya ice cube. Dan apabila dia cair, dia akan jadi liquid. Kalau kita boil ataupun masak ataupun boil water, apa maksud bahasa Melayu? Ya Allah, boil. Bukan. Boiling water kan. Kita letakkan ice cube tu, kita boil water tu dan dicair menjadikan liquid. Lepas tu dia akan terhasilkan gas. Yang itulah boleh dikatakan berlaku evaporation and condensation. Okay, evaporation and condensation. Okay, so tanpa membuang masa, Ustaz nak tunjukkan lagi mengenai pepejal, cecair dan gas untuk kefahaman kamu. Okey, jom kita saksikan video ini. Jom. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mari kita belajar tentang sifat jirim Sains Tahun 5 KSSR Semakan. Mari belajar sains dengan Cikgu Azhar. Objektif kita pada hari ini ialah kita akan mencirikan sifat pepejal, cecair dan gas dengan menjalankan aktiviti. Jom. Aktiviti yang pertama adalah berkenaan dengan sifat pepejal. Anda boleh rujuk buku teks Sains Tahun 5 muka surat 180. Tujuan untuk mencirikan sifat pepejal, alat dan bahan, penimbang, silinder penyukat, batu kecil dan juga air. Langkah-langkah. Yang pertama, tekankan batu kecil dengan tangan dan perhatikan perubahan bentuknya. Jom kita perhatikan. Ini adalah satu batu kecil yang cikgu ambil di luar kawasan rumah cikgu. Jadi cikgu tekankan batu ini dengan kuat. Jadi perhatikan, adakah terdapat sebarang perubahan pada bentuk batu itu? Tidak, maka bentuk batu tidak berubah. Yang kedua, timbangkan batu kecil dan ambil bacaan jisim bagi batu kecil tersebut. Okey, batu kecil tadi cikgu letak pada atas penimbang pula. Perhatikan bacaan di atas penimbang tersebut. Jadi kita dapat lihat dekat sini jisim batu adalah bersamaan dengan 9 gram. Kemudian
Tuangkan air ke dalam silinder penyukat dan ambil bacaan isi padu awal air. Masukkan batu kecil tadi ke dalam silinder penyukat yang telah berisi air tadi dan ambil bacaan isi padu akhir air pula. Siapa ingat ini adalah untuk bacaan apa? Ini untuk bacaan pepejal yang tidak sekata, iaitu kita guna kaedah sesaran air. Jom. Perhatikan video ini. Silinder penyukat ini telah diisikan dengan 40 ml air. Kemudian, cikgu akan masukkan batu kecil tadi ke dalam silinder penyukat ini. Lakukan dengan berhati-hati. Jadi, kita akan bacakan bacaan setelah diletakkan batu kecil ini. Pastikan aras mata anda di aras meniskus. Bacaannya adalah 43 ml. Ini adalah langkah. Kirakan isi padu batu kecil. Isi padu batu kecil dalam mililiter bersamaan dengan isi padu akhir air. Yang tadi itu iaitu 43 ml. Ditolakkan dengan isi padu awal air iaitu 40 ml. Jadi isi padu bagi batu kecil tadi ialah 3 ml. Sekarang catatkan hasil pemerhatian ke dalam jadual di bawah. Batu kecil, perubahan bentuk. Adakah tadi terdapat perubahan bentuk? Tidak. Jadi, batu kecil tidak berubah bentuk. Bentuk dia kekal. Jisim pula adalah 9 gram tadi bila ditimbang atas penimbang dan isi padunya ialah 3 ml. Kesimpulannya ialah batu kecil adalah pepejal. Pepejal mempunyai bentuk, jisim dan isi padu yang tetap. Pepejal juga memenuhi ruang. Boleh? Sekarang kita perhatikan pula aktiviti bagi membuktikan sifat bagi cecair. Anda boleh buka buku teks muka surat 181. Tujuan adalah untuk mencirikan sifat cecair, alat dan bahan, bikar, penimbang, silinder penyukat, bekas, piring petri dan air berwarna. Langkah-langkah. Timbangkan bikar kosong di atas penimbang dan ambil bacaan jisim bikar. Tuangkan air berwarna ke dalam bikar kosong dan ambil bacaannya. Kirakan jisim air berwarna tadi. Jadi kita perhatikan video ini. Mula-mula kita timbangkan satu bikar yang kosong. Jadi bacaan awal ialah 53 gram. Kemudian kita akan tuangkan pula cecair yang cikgu dah sediakan dalam bekas ini ke dalam bikar di atas penimbang tadi untuk kita timbangkan adakah cecair ini mempunyai jisim. Kita dapat perhatikan di situ bahawa bacaan pada penimbang adalah semakin bertambah. Maka air mempunyai jisim. Bagaimana nak tahu jisim air adalah dengan cara kita tolakkan jisim bikar yang berisi air ditolakkan dengan jisim bikar sewaktu ia kosong tadi. Jadi 101 gram ditolakkan dengan 53 gram bacaan awal tadi bersamaan dengan 48 gram. Jadi 48 gram ini adalah bersamaan dengan jisim air berwarna. Sekarang tuangkan air berwarna daripada bikar tadi ke dalam silinder penyukat dan ambil bacaan isi padu pula. Ini tadi adalah cecair berwarna dalam bikar. Kita tuangkan ke dalam silinder penyukat pula untuk kita dapatkan bacaan isi padu yang lebih tepat. Jangan lupa pastikan mata anda berada di aras meniskus cecair tersebut untuk mendapatkan bacaan yang paling tepat. Jadi isi padu air ialah 50 ml. Tuangkan air yang sama ke dalam bekas, piring petri, bikar dan belon secara bergilir dan perhatikan bentuk air tersebut. Tadi kita telah tuangkan air berwarna ke dalam silinder penyukat. Sekarang kita tuangkan ke dalam satu bekas kosong. Perhatikan bentuk cecair tersebut, bentuk bagi air berwarna itu. Adakah masih dalam bentuk silinder penyukat? Tidak, ada mengikut bentuk bekas. Kemudian cikgu tuangkan ke dalam piring petri. Dah tak sama pula dengan bentuk bekas, dia ikut bentuk piring petri pula. Kemudian cikgu tuangkan pula ke dalam bikar semula.
Abaikan tertumpah sedikit. Okey, jadi anda dapat perhatikan mula-mula daripada silinder penyukat, masuk bekas, masuk piring bateri, masuk bikar semula. Bentuknya tak sama setiap kali. Sekarang cikgu masukkan pula dalam belon. Cikgu jadikan ia belon air. Belon berisi air. Jadi air berwarna ini cikgu isikan dalam belon tersebut. Dia tak ikut bentuk bikar juga. Dia mengikut bentuk belon ini pula. Jadi kesimpulannya air mengikut bentuk bekas yang diisi dan dia tidak mempunyai bentuk yang tetap. Catatkan pemerhatian ke dalam jadual. Air, kita perhatikan perubahan bentuk dahulu. Adakah tadi ia berubah bentuk ataupun tidak berubah? Ia berubah bentuk. Dia tidak mempunyai bentuk yang tetap. Jisim pula adalah 48 tadi dan isi padunya 50 ml. Kesimpulannya ialah air berwarna adalah cecair. Cecair mempunyai jisim dan isi padu yang tetap. Cecair memenuhi ruang tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bentuk dia tadi mengikut bentuk bekas yang diisinya. Sekarang tiba giliran pula untuk kita jalankan aktiviti bagi menguji sifat gas. Buka buku teks sains, muka surat 182 dan 183. Jom. Tujuan adalah untuk mencirikan sifat gas, alat dan bahan pita pelekat, penyedut minuman, jarum peniti, picagari, benang, sarung tangan getah, beg plastik dan juga belon. Cikgu ada guna alat yang berbeza sedikit dengan buku teks kerana ini yang terdapat di rumah cikgu. Langkah-langkah. Yang pertama, perhatikan saiz belon sebelum dan selepas ditiup. Buat pemerhatian terhadap saiznya. Ini adalah belon yang masih kosong, belum diisikan udara. Kemudian cikgu tiupkan belon ini. Anda dapat perhatikan apa yang berlaku. Saiz belon ini bertambah. Dia bertambah besar kerana udara telah memenuhi ruang belon tersebut. Kemudian tiupkan dua belon dengan saiz yang hampir sama. Kita tak boleh dapat paling tepat sama, kita bukan robot. Jadi hampir sama. Kemudian ikatkan benang pada bahagian tengah penyedut minuman dan gantungkan belon pada kedua-dua hujung. Pastikan ia dalam keadaan seimbang. Cucuk belon menggunakan jarum dan buatkan pemerhatian anda. Okey, di sini cikgu telah sediakan dua belon yang digantung pada penyedut minuman menggunakan benang. Pastikan ia dalam keadaan yang seimbang. Anda dapat perhatikan hijau itu sedikit besar kerana ia ke hadapan. Jadi dia lebih kurang sama saiz sebenarnya. Sekarang cikgu ambilkan jarum peniti untuk cikgu cucuk pada bahagian yang diletakkan pita pelekat tersebut supaya ia tidak meletup dengan tiba-tiba. Nanti dia meletup kuat kan, betul tak? Jadi cikgu dah bocorkan dekat sini. Anda dapat perhatikan dekat sini belon ini berputar sebegitu rupa kerana udara tersebut keluar daripada satu lubang. Jadi dia berpusing macam tu. Belon yang berisi udara adalah lebih berat. Jadi kita dapat perhatikan belon yang warna pink tu yang masih ada udara dia ke bawah. Jadi ia membuktikan bahawa udara ini mempunyai jisim sebab yang telah kosong dia telah ke atas menunjukkan ia ringan. Tiupkan sarung tangan getah, beg plastik dan belon serta perhatikan perubahan yang berlaku. Jadi di sini ada sarung tangan getah, ada plastik dan juga ada belon. Jadi cikgu tiupkan dan cikgu masukkan angin. Inilah rupanya. Adakah sama? Tidak. Jadi gas tidak mempunyai bentuk yang tetap. Tetapi ia memenuhi setiap ruang tersebut. Dia memenuhi ruang plastik, dia memenuhi ruang sarung tangan dan juga memenuhi ruang belon. Sekarang kita menggunakan picagari. Tarikkan omboh picagari hingga bahagian hujung. Tutupkan bahagian hujung picagari dengan jari. Bahagian hujung tu bahagian yang boleh masuk udara. Tolakkan omboh perlahan-lahan dan lakukan pemerhatian. Ini adalah satu picagari. Picagari ini adalah picagari yang digunakan untuk memberi ubat
terutamanya bagi budak kecil ataupun bayi supaya memudahkan ia makan ubat. Dia bukan picagari yang ada jarum ya kat depan tu. Jadi cikgu ambilkan picagari ini dan cikgu tarikkan omboh belakang tersebut. Omboh tu bahagian yang boleh ditarik untuk kita masukkan udara ke dalam ruangan yang berisi yang kosong sekarang ni. Jadi kita penuhkan dengan udara. Cikgu tekankan ombohnya. Anda dapat perhatikan omboh tersebut tertolak. Tetapi bila cikgu lepaskan, ia tertolak kembali ke belakang. Bermaksud dalam ruangan kosong tersebut sebenarnya ada udara. Tetapi udara ini boleh dimampatkan kerana isi padu dia tidak tetap. Okey, ini ada satu video tambahan. Cikgu nak bandingkan antara udara iaitu dalam keadaan jirim gas dengan cecair. Sekarang cikgu isikan picagari tadi dengan cecair berwarna pula. Kemudian cikgu tutupkan bahagian hujung dan cikgu akan tekankan bahagian omboh belakang tersebut sekuat-kuatnya. Sekuat hati cikgu tekan ni. Anda perhatikan. Adakah anda dapat perhatikan omboh tersebut tidak tertolak walau sedikit pun? Kerana cecair mempunyai isi padu yang tetap. Sebab itulah omboh tidak boleh ditolak. Berbanding dengan gas tadi, betul tak? Berbanding dengan udara tadi. Catatkan hasil pemerhatian dan inference ke dalam jadual. Jadi langkah yang pertama tadi, saiz belon adalah bertambah. Inference-nya, gas memenuhi ruang. Langkah 2 hingga 4 tadi, belon yang berisi udara condong ke bawah. Yang masih ada udara dia sengit ke bawah. Ini adalah kerana gas mempunyai jisim. Dan langkah kelima, sarung tangan getah, plastik dan belon menjadi kembang apabila kita isikan udara. Inference-nya, gas tidak mempunyai bentuk tetap. Dan yang terakhir sekali, langkah 6 hingga 8, omboh picagari boleh ditolak. Ini membuktikan bahawa gas tidak mempunyai isi padu yang tetap. Jadi rumusan kita untuk hari ini ialah jirim wujud dalam 3 keadaan iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Sifat pepejal, cecair dan gas adalah seperti yang berikut. Bagi pepejal, ia mempunyai jisim, ia memenuhi ruang, mempunyai isi padu yang tetap dan bentuk juga tetap. Bagi cecair pula, mempunyai jisim, memenuhi ruang, mempunyai isi padu yang tetap tetapi bentuk tidak tetap. Ia mengikut bentuk bekas yang diisinya. Gas pula mempunyai jisim, memenuhi ruang, isi padu tidak tetap. Tadi kita guna picagari, betul tak? Isi padu tak tetap, sebab itulah picagari itu boleh ditolak. Tetapi bentuk dia juga tidak tetap. Dia mengikut bentuk bekas yang diisinya. Itu sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi topik yang seterusnya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.